Hello, everyone. My name is Asad Atta. I am a professor at the Malaysia Institute for Supply Chain Innovation, or MISI. MISI is a university founded by the Massachusetts Institute of Technology, or MIT, at Cambridge, USA, and the Government of Malaysia. MISI runs graduate education programs and conducts research primarily in the areas of supply chain management and logistics. One of the sustainability initiatives at MISI is the Center for Sustainable Small Owners, or CSS. The mission of CSS is to safeguard the interest of the independent small growers for oil palm and improve their livelihood while ensuring ethical and responsible sourcing for oil palm. We want to ensure the commitments to no deforestation, no new plantation on peatlands, these are honored, and there is no exploitation in the supply chain. The CSS field officers work with independent small farmers, engaging them on a sustainability journey to get their farms certified and eventually improve their livelihoods. Livelihood improvement happens primarily through yield intensification and improved crop recovery programs. We have developed model farms to show improved yield through good agricultural practices with these farmers. The farmers receive hands on technical advisory for fertilizer and nutrient management, for planning and optimizing their harvest, and they get trained on sustainability management. This includes financial and environmental management. One of the key aspects of this initiative is empowerment. CSS has helped create an association of these farmers, by these farmers, and of course for these farmers. We call it Parta Niaga, which comes from Pertubuhan Tani Niaga. Our goal is for the Parta Niaga farmers to be entrepreneurs, acting as agents for social and environmental change, as resource trainers and as ambassadors of the program, scaling this effort to other farmers and communities. As part of our outreach, CSS is conducting webinars with support from our project partner Yara. These webinars are in Bahasa Melayu conducted by CSS consultant agronomists. We invite you to join these webinars, ask questions as these are conducted live, and we'll do our best to get back with our answers. If not live, then soon afterwards. Thank you and see you soon. Aku masih ingat detik pertama aku membawanya ke ladang, mengajarnya tentang arti kehidupan dan bagaimana pepohon ini memberi rezeki kepada kita sekeluarga. Sebagaimana pepohon ini membesar, begitu jugalah berkembangnya keluarga kami. Tahun demi tahun, kami berhadapan dengan pelbagai cabaran dan rintangan. Namun, aku selalu berpesan kepadanya, kita harus bekerja keras dan jangan putus harapan. Sehingga suatu hari, semuanya berubah. Segala-galanya membesar dengan matang. Kesabaran dan minat yang mendalam harus wujud pada diri dalam melakukan sesuatu perkara. Melihat mereka membesar merupakan sebuah ganjaran kehidupan terbaik yang akan anda lalui.
Aku masih ingat detik pertama aku membawanya ke ladang, mengajarnya tentang erti kehidupan dan bagaimana pepohon ini memberi rezeki kepada kita sekeluarga. Sebagaimana pepohon ini membesar, begitu jugalah berkembangnya keluarga kami. Tahun demi tahun, kami berhadapan dengan pelbagai cabaran dan rintangan. Namun, aku selalu berpesan kepadanya, kita harus bekerja keras dan jangan putus harapan. Sehingga suatu hari, semuanya berubah. Segala-galanya membesar dengan matang. Kesabaran dan minat yang dalam harus wujud pada diri dalam melakukan sesuatu perkara. Melihat mereka membesar merupakan sebuah ganjaran kehidupan terbaik yang akan anda lalui. The Malaysia Institute for Supply Chain Innovation, or MISI, was launched in 2011 as a joint initiative between the Government of Malaysia and the Massachusetts Institute of Technology, MIT. MISI is a university built around three fundamental pillars: education, industry outreach, and research specifically for supply chain management. MISI is a member of the Massachusetts Institute of Technology's Global Supply Chain and Logistics SCALE Network. The SCALE Network now spans 4 continents and has 6 centres located around the globe.
Hi, I'm Chris Kaplis, and I'm the Executive Director of MIT's Center for Transportation and Logistics at MIT. And I'm also the founder and director of the MITx MicroMasters program in Supply Chain Management. I'm here at MISI because I like to come here at least once a year to teach the students at the MISI program, both the part-time and the full-time residential students. The students here are an amazing lot. They come from all different areas, mainly from Southeast Asia, but from across the world as well. And so what we do is we engage with them and try to expand upon their knowledge, and I bring some of the expertise that I have from MIT. My advice is straightforward and simple. You must really know what is it that you want your team, your talent to go through this program. Yeah, in order to become a Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih sebab bersama saya untuk petang ini. Okey, bersama saya Muhammad Hanafi bin Mansur bersama rakan saya, Tuan Sultan. Okey, untuk hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan tajuk fungsi dan kepentingan fosfat untuk pokok tanaman kelapa sawit. Okey, untuk minggu-minggu yang sebelum ni kita telah berkongsi berkenaan dengan tajuk nitrogen, potasium serta magnesium, iaitu fungsi ketiga-tiga nutrisi berikut. Okey, untuk hari ini pula kita akan berkongsi berkenaan dengan fungsi dan kepentingan fosfat untuk tanaman pokok kelapa sawit. Okey, mohon kepada tuan-tuan semua untuk share kepada semua grup-grup yang berkaitan dengan tanaman untuk kita berkongsi bersama-sama dan mengaplikasikan di lapangan bersama-sama untuk masa akan datang. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini untuk bersama-sama menyertai seminar yang keempat ataupun kita panggil webinar yang keempat. Untuk petang ini kita berkongsi berkenaan dengan fungsi dan kepentingan fosfat untuk pokok kelapa sawit. Okey, harap tuan-tuan semua dapat bersama-sama saya dan Mr. Chua untuk sehingga sesi akhir, iaitu sesi soal jawab sekiranya tuan-tuan ada sebarang soalan ataupun huraian yang ingin dikongsikan kepada kami. Okey, okey, kita pergi kepada slide. Maksudnya kita akan bermula untuk sesi petang ini. Saya pergi kepada
pada slide dahulu. Maaf ya, sekejap saya tengah share screen untuk slide petang ini. Okey, hari ini merupakan webinar yang keempat, iaitu fungsi dan kepentingan nutrien fosfat, iaitu dalam bracket P, atau kita juga boleh kenali dia sebagai P untuk pokok kelapa sawit. Hari ini 9 Jun 2020, saya Hanafi ulang semula, manakala rakan saya Chua Suntat akan berkongsikan berkenaan dengan tajuk pada hari ini, iaitu webinar yang keempat. Okey, untuk isi kandungannya pada hari ini kita akan bersama-sama mengisi isi kandungannya, iaitu pertamanya, apakah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan, hukum minimum Liebig, low and minimum, okey, dan fungsi P untuk tumbuhan, sumber P untuk kebun, perbezaan baja fosfat yang terdapat di pasaran, gejala atau simptom kekurangan P, tumbuhan petunjuk kekurangan P, punca kekurangan P, cara mengatasi kekurangan P, pembajaan dan kesimpulannya. Okey, ini merupakan isi kandungan yang kita akan sentuh. Mungkin kita akan mengambil masa dalam lebih kurang 1 jam, 45 minit hingga 1 jam untuk kita huraikan satu persatu berkenaan dengan tajuk pada hari ini. Okey, tuan-tuan boleh lihat satu persatu kita akan sentuh sebentar lagi. Okey, di sini untuk slide yang pertama saya akan sentuh berkenaan dengan nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Okey, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan terbagi kepada 3 kumpulan, iaitu nutrien makro, nutrien sekunder, unsur-unsur suri atau mikro. Okay. Golongan nutrien makro terdapat 3, iaitu nitrogen, fosforus dan kalium, ataupun kita boleh panggilkan dia dalam simbol iaitu N, P dan K. Manakala untuk nutrien sekunder, kalsium, magnesium dan sulfur. And then untuk unsur suri pula, kita dalam unsur-unsur suri terdapat boron, zinc, manganese, ferrum, sulfur, molybdenum dan klorin. Okey, di sini saya highlightkan bulatan iaitu di dalam nutrien makro, iaitu pada hari ini tajuk yang kita akan sentuh adalah nutrien makro, iaitu fosfat. Dia terdiri dalam golongan makro, iaitu tuan-tuan boleh lihat ini simbolnya adalah P. Okey, nutrien makro merupakan nutrien yang diperlukan paling banyak dan terbesar diperlukan oleh tumbuhan. Manakala nutrien sekunder dia diperlukan banyak tetapi kurang daripada nutrien makro diperlukan. Manakala untuk unsur-unsur suri pula tuan-tuan, untuk unsur suri ia juga diperlukan. Tuan-tuan perlu menitik beratkan walaupun ia diperlukan sedikit, tetapi ia juga membantu dalam proses pertumbuhan dan pembiakan pokok ataupun tumbuhan tuan-tuan. Tuan-tuan jangan sesekali mengabaikan atau mengetepikan unsur-unsur suri. Okey, tapi pada hari ini kita akan berbincang ataupun berkongsi dengan lebih terperinci berkenaan dengan nutrien makro, iaitu nutrien makro fosfat P. Okey,
Okey, saya sentuh berkenaan dengan hukum minimum Liebig. Okey, di sini gambar raja ini menunjukkan ataupun boleh diumpamakan seperti satu tong air yang terdapatnya hasil di tengah-tengahnya. Okey, dan tuan-tuan boleh nampak setiap papan ini dia mewakili setiap unsur, iaitu tuan-tuan boleh nampak okey, terdapatnya unsur magnesium, terdapatnya kalsium, nitrogen, boron dan iron dan sebagainya. Okey. Dan tuan-tuan boleh nampak kedudukan setiap papan ini berbeza juga dan ia menunjukkan ada yang diperlukan unsur pokok yang memerlukan unsur yang tinggi dan ada yang rendah. Ada perbezaan je lah setiap papan ini, kedudukannya ataupun ketinggiannya. Okey, menurut hukum Liebig, hasil akan dihadkan oleh nutrien yang paling kekurangan dalam tanaman. Okey, ini bermaksud tuan-tuan. Okey, kita bagi contoh yang paling mudah. Contohnya dan situasinya begini tuan-tuan. Contohnya nutrien pada pokok tuan-tuan ataupun pada pokok kelapa sawit tuan-tuan, kekurangannya adalah fosfat pada tanaman tuan-tuan. Okey, pihak tuan-tuan hanya aplikasi potasium, maka tiada peningkatan hasil akan berlaku pada tanaman pokok tuan-tuan tersebut. Ia disebabkan kerana penyelesaian ataupun penambahbaikan untuk nutrien yang diperlukan oleh pokok tuan-tuan adalah salah. That's why bagaimana cara memperbetulkannya? Memperbetulkannya adalah dengan cara tuan-tuan kena pasti kekurangan ataupun dari simptom yang terdapat dalam pokok tuan-tuan, iaitu apa kekurangan nutrien yang diperlukan oleh pokok tuan-tuan. Ini bukan hukum Liebig lah, maksudnya tuan-tuan kena pastikan dari segi cara pembetulan dan penambahbaikan betul. Sekiranya betul, ia akan menambah dan meningkatkan hasil tuan-tuan tersebut. Okey, bagaimana fungsi fosfat untuk tumbuhan? Okey, untuk fungsi fosfat ni saya akan serahkan kepada Encik Chua untuk teruskan perbincangan ataupun perkongsian berkenaan dengan fungsi fosfat untuk tumbuhan. Okey, silakan Encik Chua. Okey, selamat petang Hanafi. Selamat petang kepada semua. Terima kasih. Okey, apakah fungsi fosfat untuk tumbuhan? Fosfat ialah komponen penting dalam tumbuhan sebab dia adalah komponen dalam asid nukleik atau komponen yang membentukkan DNA atau RNA yang membawa maklumat genetik dalam sel tumbuhan. Begitu dengan sel haiwan juga. Okey, P juga ialah komponen penting dalam enzim dan protein. Enzim diperlukan untuk dalam pelbagai proses dalam tumbuhan. Okey, P juga adalah komponen penting untuk ATP dengan NADP. Dua komponen ini sangat penting dalam penukaran tenaga dan pemindahan tenaga. Penukaran tenaga cahaya daripada matahari yang didapati oleh daun kepada tenaga yang digunakan untuk membuat karbohidrat atau makanan untuk tumbuhan. So, ini berlaku dalam proses fotosintesis dan juga untuk pemindahan tenaga dalam proses respirasi atau pernafasan. Selain itu, fosfat juga ialah komponen fosfolipid yang terlibat dalam pembinaan membran sel. So, nampak daripada semua empat ini, fosfat diperlukan untuk pembinaan bahan bina dalam sel-sel tumbuhan dan juga untuk pembinaan tenaga dalam tumbuhan. So tanpa fosfat, sel
tidak akan berfungsi dengan bagus. Okey, apa lagi fungsi fosfat? Fosfat juga boleh digunakan untuk akan digunakan untuk menggalakkan pertumbuhan akar. Dan dia terlibat dalam keseimbangan pertumbuhan kadar pucuk kepada akar. Sekiranya terdapat kekurangan fosfat, bahagian pucuk akan kurang berbanding dengan akar, sebab dalam keadaan yang normal bahagian pucuk akan lebih besar daripada bahagian akar. Kalau terdapat kekurangan, dia akan terbalik dia punya kadar itu. Okey, fosfat juga diperlukan untuk meningkatkan pembesaran tanaman, luas daun, kadar pengeluaran daun, dan dia juga penting dalam kesuburan pembentukan biji benih dan buah. So ini juga ialah untuk pembinaan sel-sel. Jadi P penting dalam fasa pertumbuhan dan juga untuk pembentukan penghasilan juga. Okey, apakah kita sudah nampak fungsi P? Dari mana sumber P yang boleh digunakan untuk kebun? Kita ada sisa tanaman dalam kebun seperti potongan pelepah, tandan kosong kelapa sawit. Tapi komponen ini, bahan-bahan ini, komponen P dalam bahan-bahan ini kurang. Tetapi dia penting untuk dikembalikan dalam kebun sebab bila bahan-bahan ini reput, dia akan memberi juga sedikit P kepada tanah. Di samping itu, dia akan menggalakkan pertumbuhan mikrob tanah. Jadi dengan pertumbuhan mikrob tanah, ada juga mikrob yang boleh menghuraikan P yang terikat dalam tanah kepada P yang tersedia untuk diambil oleh akar. So, sisa tanaman penting juga walaupun dia kurang nutrien P. Selain itu, kita boleh guna macam baja organik, baja seperti baja hasil sisa tulang haiwan, dipanggil bone meal. Baja ini tinggi dalam P. So dia sebab dia bahan organik, dia boleh diguna dalam tanaman organik juga. Okey, kita juga ada baja mineral yang dilombong seperti batuan fosfat. Batuan fosfat terbagi mengikut kereaktifan tinggi, sederhana atau rendah. Daripada batuan fosfat, ada juga yang digunakan untuk baja kimia seperti SSP, single superphosphate, atau TSP, triple superphosphate, atau diammonium phosphate, DAP. Ini ialah dibuat daripada proses batuan fosfat untuk mendapatkan baja kimia ini yang boleh larut ini. Okey, apakah perbezaan di antara baja fosfat yang tadi? So kita ada baja organik daripada sisa tumbuhan seperti baja sisa tulang, baja P yang mudah larut dalam air seperti TSP, baja reaktif. Tadi kita cakap pasal kereaktifan, so kita ada baja reaktif batuan P
So saya letak sini ialah kita ada daripada batu gapsa daripada Tunisia atau Algeria, batu Biowa daripada Peru, dan kamu ada baja batuan P daripada yang sini ya non-reaktif RP yang sederhana atau kurang reaktifannya seperti CIRP, Christmas Island Rock Phosphate. So apakah beza keempat jenis batuan fosfat ini? Pertama ialah pelepasan fosfat kepada tanah. Untuk baja daripada seperti baja sisa tulang, dia sederhana lambat dibebaskan P2O5 atau fosfatnya kepada tanah. Sebab dia perlukan penghuraian mikrob tanah. Padahal macam baja P larut air cepat untuk P terlepas kepada tanah. Batuan fosfat reaktif pula sederhana cepatnya dilepaskan P. Manakala batuan fosfat yang non-reaktif dia lambat dilepaskan P-nya ke tanah. Apakah kebaikan baja seperti baja organik? Dia boleh membaiki struktur tanah, galakkan lebih banyak mikrob tanah daripada merebak. So lebih banyak mikrob tanah. Tapi kelemahannya ialah dia memerlukan masa yang lama untuk dikompos supaya P boleh diambil oleh akar. Untuk baja P mudah larut air, senang untuk didapati oleh akar sebab dia senang larut dalam air. Tapi senang larut dalam air ada kelemahannya sebab lagi banyak P yang terlarut dalam air, lagi besar kemungkinan P ini diikat oleh aluminium dengan besi dalam tanah. Sebab kebanyakan tanah dekat kawasan tropik adalah dengan pH yang berasid. Selain itu, baja P yang boleh larut juga bersifat asid. So dia boleh menurunkan pH tanah. Dan juga kos dia mahal. Okey, untuk baja reaktif batuan P, dia cepat juga boleh didapat oleh akar P dia, tapi tidak secepat daripada daripada baja P yang mudah larut air. Selain itu, dia boleh membaiki pH tanah sebab ada kalsium dekat di dalam batu reaktif P ini. Cuma dia punya kadar untuk membaiki pH tanah tidak setinggi macam GML. Kelemahannya dia punya harga lebih tinggi berbanding dengan non-reactive rock phosphate. Untuk baja batuan non-reaktif, dia juga boleh membaiki pH tanah sebab ada kalsium dekat dalamnya. Tapi P dia lambat boleh didapati oleh akar sebab dia lambat boleh larut dalam air tanah. Okey, kita pergi kepada simptom kekurangan P. Untuk kekurangan P pada kelapa sawit, masalah dia tidak ada simptom yang jelas pada daun. So inilah kenapa selalu gejala P tidak sekiranya ada kekurangan, susah untuk tentukan ada kekurangan kepada tanaman kelapa sawit kita sebab dia tak ada simptom yang jelas. Pada pokok muda, simptom dia
ialah lambat pertumbuhan atau terencat. Ini salah satu yang boleh terjadi, dan pokok yang belum lagi matang, dia lambat berhasil, lambat menjadi matang. So itu salah satu simptom kepada yang boleh nampak lah, tapi memang susah dinampak dengan mata kasar. Salah satu lagi simptom ini kemungkinan berlaku ialah saiz diameter batang pokok menyusut dengan peningkatan tinggi pokok. Bermakna batang pokok kamu macam bentuk cone atau piramid. Tapi simptom ini mungkin berlaku pada kes yang serius saja dan perlu diperhatikan dengan betul, sebab sekiranya dekat kebun pokok kita mempunyai tangkai pelepah yang tidak dipotong rapat di bawah dan di atas dipotong rapat. So bila kita nampak pokok itu lebih kurang macam bentuk cone juga. So ini tidak semestinya ialah kekurangan P, sebab ini ialah dia punya pelepah, hujung pelepah tidak dipotong dengan bagus. So perlu dibezakan dengan kekurangan P, sebab kes ini jarang berlaku, sebab biasanya dalam kebun sedikit sebanyak baja P akan dibagi, atau sebelum itu ada juga baja P. So kemungkinan simptom ini tidak akan dinampak, dan simptom ini juga ialah kemungkinan, tidak semestinya benar. Okey, apa yang kita boleh nampak kalau kita tidak buat analisis daun atau tanah, ialah kita boleh tengok tanaman petunjuk dekat dalam kebun kita, macam rumput seperti lalang atau rumput lain seperti rumput kerbau, Echinopus. Bila kita tengok helaian daun dia kalau bertukar dari hijau ke warna ungu seperti dalam gambar sebelah kiri saya, itu ialah salah satu simptom kekurangan P untuk rumput. Seperti ini ialah untuk lalang. Bagi kebun yang mempunyai kekacang penutup bumi yang jenis Purera javanica, sekiranya terdapat kekurangan P, pertumbuhan kekacang ini akan menjadi lambat atau terencat. Daun dia akan kecil dan pokok tidak berkembang luas. So ini adalah salah satu simptom sekiranya kamu ada kekacang penutup bumi yang tidak tumbuh dengan sihat. So ini menunjukkan kekurangan P dekat tanah kamu. Selain itu, kita juga boleh nampak dekat tumbuhan lain seperti pokok resam atau pokok senduduk. Dua jenis tumbuhan ini sekiranya tumbuh liar dan tumbuh merebak dengan cepat, dan dia dapat bersaing dengan rumpai yang lain, bermakna dia yang dominasi kawasan tersebut, menunjukkan status P dekat tanah kebun itu rendah. Sebab dua jenis rumpai ini
dapat bersaing dengan kuat berbanding dengan rumpai lain. Cuma dekat tanah yang kurang fosfat saja. Okey, apakah punca kekurangan P? Salah satu yang penting ialah P selalu terdapat pada permukaan tanah. Kalau permukaan tanah atas teruk terhakis seperti dekat cerun bukit atau puncak bukit, tempat ini adalah tempat yang selalu akan kekurangan fosfat sebab selalu fosfat berada di tanah atas atau topsoil. Punca kedua ialah tahap ketersediaan P dalam tanah. Ini menunjukkan berapa banyak P yang boleh didapat oleh akar. So dekat sini ialah guna analisis Bray 2, dia punya bacaan ialah 20 miligram bagi 1 kilo punya tanah, kurang daripada itu. So ini ialah menunjukkan berapa banyak P tersedia yang boleh diambil oleh akar. Tapi dan juga jumlah P dalam tanah. Jumlah P dalam tanah ialah jumlah P termasuk yang jumlah tersedia yang boleh diambil oleh akar dengan jumlah P dalam tanah yang terikat oleh unsur lain. So dalam kes ini ya, kalau kurang daripada 400 mg per kilo tanah. Okey, untuk pH tanah yang rendah seperti tanah dekat Malaysia, kebanyakan tanah kita berunsur asid dengan pH yang asid. So dalam tanah jenis ini, pH rendah, P akan terikat oleh aluminium dengan besi ferrum. So P ini tidak boleh diambil oleh tanaman sebab kita perlu pecahkan rangkaian aluminium dengan atau besi dengan fosfat, baru kita boleh dapatkan fosfat. Okey, sekiranya kita membaca baja P yang kita berikan tidak cukup selepas satu musim yang hasil tinggi, kita akan dapat kekurangan P sebab hasil yang kita ambil keluar daripada kebun, bermakna kita punya hasil tandan segar mengandungi sedikit sebanyak P juga. Sekiranya terlampau banyak diambil keluar dan tidak diganti balik dalam bentuk baja, ini akan lama kelamaan kekurangan P akan jadi makin ketara. Jadi macam mana kita mengatasi kekurangan P? Yang paling penting ialah perlu meninjau tahap P dalam pokok dengan mengambil sampel daun dengan tanah untuk ujian analisis. Ini ya cara yang paling baik untuk menentukan tahap P dalam kebun atau dalam tanaman. Membaja dengan baja P yang mencukupi daripada peringkat tapak semayan sehingga ditanam kepada kebun, peringkat tidak menghasilkan sampai peringkat matang. Semua peringkat ini perlu dibaja dengan P yang mencukupi. Tidak boleh katakan okey, ada peringkat yang tidak perlu bagi baja P. Semua peringkat kamu pun perlu. Sebab kekurangan P ialah kekurangan yang paling susah untuk nampak dengan mata kasar. Kita juga perlu membaca dengan mengambil kira
keputusan analisis daun dan tanah supaya kita baja dengan secukupnya. Tambah bahan organik seperti tandang kosong kelapa sawit dan sisa kebun seperti pelepah. Ini akan membantu untuk meningkatkan aktiviti mikrob tanah dan menggalakkan pertumbuhan mikrob tanah. Yang ada mikrob tanah yang boleh menolong melepaskan pi yang terikat dalam tanah. So itu penting. Pengurusan kawalan rumpai yang baik, terutamanya rumpai yang kuat bersaing untuk fosfat seperti lalang, ini boleh mengikat pi dalam tanaman daripada tanaman. So ini perlu dikawal dengan bagus. Selain itu, kita perlu kurangkan hakisan tanah terutamanya daripada hakisan air. Sebab bila kita baja dengan baja fosfat, bila kita baja, dia akan berada di kawasan yang kita baja saja. Dia tidak akan bergerak jauh daripada kawasan yang kita baja. Dia tidak akan bergerak sampai berapa sentimeter daripada tempat baja. Sekiranya dia sudah terhurai dalam air tanah, pun dia akan berada di kawasan tersebut saja. So pentingnya untuk kurangkan hakisan tanah sebab pi berada di atas, kebanyakan atas tanah permukaan atas. So kalau kita guna pelepah yang dipotong untuk merentang aliran air, kita akan mengurangkan hakisan pi daripada kebun. Kurangkan pemanfaatan tanah dalam kebun juga, ini akan menggalakkan pertumbuhan akar yang lagi meluas ke kawasan lain untuk mendapatkan pi daripada kawasan tanah yang lain. So ini ialah cara-cara yang boleh digunakan untuk mengurangkan kekurangan pi dalam kebun. Okey, untuk cara pembajaan ini ialah pembajaan untuk baja khas untuk baja pi. Untuk ini saya serahkan kepada rakan saya Cik Hanafi untuk teruskan. Okey, terima kasih Ketua. Okey, terima kasih atas penjelasan dan perkongsian untuk slide-slide sebelum ini. Okey, sekiranya ada sebarang soalan, mungkin tuan-tuan boleh turunkan soalan serta cadangan di ruangan komen. Okey, hari ini saya akan teruskan berkenaan dengan cara pembajaan. Okey, ini khas untuk cara pembajaan P. Berbeza dengan sebelum ni, cara pembajaan pembajaan N, K dan MG. Okey, untuk cara pembajaan P, tuan-tuan. Okey, membaja dengan kadar baja P tunggal ataupun kita boleh panggil sebagai rock phosphate yang telah diterangkan oleh Cik Chua tadi dengan kadar yang tinggi dan mencukupi sekali setahun. Ini baja tunggal ya tuan-tuan, seperti rock phosphate. Okey, kadar yang disarankan adalah lebih kurang dalam 2 hingga 3 kilo untuk non-reaktif phosphate, and then manakala untuk baja tunggal P untuk reaktif fosfat sebanyak 2 kilogram. Okey, sesuai untuk semua jenis tanah. Okey, berbeza pula berkenaan dengan pembajaan baja sebatian. Baja sebatian yang daripada Yara yang digunakan untuk pembajaan yang sesuai untuk pembajaan pokok kelapa sawit adalah baja yakin unggul, iaitu nisbah NPK 12:6:24
plus 2.5 MgO plus 0.4 boron. Okey, pembajaan yang kerap yang saya tekankan di sini. Pembajaan yang kerap ia perlu disebabkan dari segi kadang-kadang kawasan tanah tuan-tuan mempunyai kawasan yang berpasir yang tinggi dan tanah yang cenderung mengalami hakisan tanah. Ini merupakan punca ataupun sebab hilangnya unsur fosfat, nutrisi fosfat di dalam tanah tuan-tuan. Maka saya sarankan kekerapan boleh dilakukan dalam pembajaan baja sebatian. Contohnya lah, untuk dalam tempoh 1 tahun, pembajaan diberikan dalam pembahagian 4 kali. Iaitu sekiranya 2 kilo dalam jumlah 1 tahun, pembajaan boleh diberikan untuk aplikasi pertama sebanyak 500 gram, kedua 500 gram dan seterusnya 500 dan 500 gram dan cukuplah 2 kilogram. Itu untuk pembajaan baja sebatian. Okey. Untuk seterusnya adalah baja ditabur secara berselerak, elak daripada aplikasi terkumpul ataupun tumpuk. Okey, tumpuk. Aplikasi tumpuk apabila berlaku dalam aplikasi pembajaan N, K dan Mg, ia berbeza efek kepada nutrien fosfat. Saya masukkan di sini. Okey, sekiranya contohnya untuk baja nitrogen, apabila tuan-tuan melakukan aplikasi bertumpuk, ia akan melibatkan akar tuan-tuan akan rosak dan terbakar. Manakala untuk nutrien fosfat, dia tidak memberi kesan kepada akar tuan-tuan sekiranya tuan-tuan melakukan pembajaan secara bertumpuk. Tetapi saya ingatkan di sini, ia perlu dilakukan berselerak. Apabila berlaku berselerak, pembajaan tuan-tuan yang tuan-tuan berikan telah diletakkan di tempat yang sepatutnya, iaitu di tempat terdapatnya akar-akar putih. Okey, untuk nutrien P, nutrien fosfat ni dia akan berada lama di tempat yang ditabur. Maksud sekiranya tuan-tuan baja secara berselerak, dia akan terletak lama di tempat tuan-tuan baja tersebut. Dia berbeza dengan fosfat, berbeza dengan potasium, nitrogen dan magnesium untuk sesi webinar yang sebelum ini yang saya terangkan. That's why Cik Chua tekankan di sini cara pembajaan untuk fosfat kira ada satu yang special lah, berbeza dengan yang lain. Sebab untuk fosfat dia akan berada lama di tempat yang ditabur. Maka tuan-tuan, saya sarankan di sini tuan-tuan perlu tabur secara berselerak dan dia berada di lama di tempat tuan-tuan tabur tersebut. Okey, untuk pembajaan pokok muda, kami sarankan di sini tuan-tuan boleh letakkan di kawasan pokok yang kawasan yang kanopi pokok atau bulatan, serta juga ada serta-serta orang boleh kenali ia sebagai hujung pelepah daun sawit. Okey, mengapa berada di situ? Mengapa kita perlu aplikasi secara berselerak di situ? Ia disebabkan kedudukan di kawasan tersebut, iaitu di kawasan bulatan, ia merupakan tempat adanya akar-akar aktif, iaitu akar-akar putih. Sekiranya tuan-tuan besok kita boleh sudah tamat PKPB, maka kita ke PKPP, tuan-tuan boleh pergi ke kebun, tuan-tuan masing-masing, tuan-tuan boleh lihat di kawasan bulatan tanaman pokok muda tuan-tuan. Di situ terdapatnya akar-akar putih yang berbeza dengan akar-akar yang terdapat di dalam bulatan tuan-tuan. Okey, tuan-tuan boleh membezakannya lah secara direct ke dalam lapangan ataupun kebun tuan-tuan. Okey, untuk pembajaan pokok matang. Untuk pembajaan pokok matang, saya kategorikan kepada 2 kategori, iaitu pokok matang yang telah yang belum bersilang daun ataupun bertindih daun. Dan yang kedua adalah pokok matang yang telah bertindih daun. Okey, pokok matang yang belum bertindih daun, saya sarankan dia boleh
ikuti cara pembajaan ataupun tempat pembajaan di kawasan pokok muda, iaitu di kawasan kanopi. Manakala pokok yang telah bersilang daun, kami sarankan adalah pada permukaan atas atau tepi susunan pelepah. Kenapa? Okey, saya jawab. Okey, di sini terdapatnya kawasan di kawasan bawah pelepah terdapatnya dari segi kelembapan yang tinggi. Tuan-tuan boleh lihat, tuan-tuan boleh pergi kebun, tuan-tuan boleh buka kawasan pelepah tuan-tuan dah tengok perbezaannya. Dia mempunyai satu kelembapan yang tinggi, lebih lembap daripada kawasan yang terdedah ataupun kawasan yang tidak diletakkan susunan pelepah. Yang keduanya adalah ia merupakan tempat-tempat akar putih dan akar aktif. Tuan-tuan boleh juga lihat di situ tempat akar aktif adanya di bawah pelepah, susunan pelepah tuan-tuan. Dan yang ketiga dia akan mengurangkan hakisan dari segi bawanya air, iaitu bawa keluar pembajaan fosfat tuan-tuan yang tuan-tuan berikan dengan halangan ataupun pertindihan pelepah tersebut. Dia akan mengurangkan hakisan baja serta hakisan tanah untuk pokok kelapa sawit tuan-tuan. Itu kami sarankan mengapa tuan-tuan kena letakkan di kanopi pokok dan di susunan pelepah untuk pokok muda dan untuk pokok yang telah matang. Maka untuk cara pembajaan nutrien fosfat ni tuan-tuan, pastikan berselera. Bagaimana cuaca? Kadang-kadang ada yang bertanya cuaca. Bagaimana cuaca yang sesuai? Okey, untuk cuaca yang sesuai, sekiranya dia terlalu panas, apa yang saya boleh katakan, ia bukan tidak boleh berikan aplikasi baja tersebut. Ia boleh, tetapi dari segi uptake ataupun pengambilan akal kepada baja tersebut, dia tidak akan beroperasi ataupun dia tidak akan ada tindak balas. Okey, manakala untuk pada hujan yang lebat, kita sarankan kita elakkan untuk pembajaran pada hujan yang lebat dan bertakung dalam tempoh 3 hari berturut-turut. Ia juga disebabkan kami sarankan untuk elak, ia akan boleh membawa baja fosfat tersebut ke tempat yang tidak sepatutnya, yang tidak diperlukanlah baja tersebut. Okey tuan-tuan, maka tuan-tuan saya ingatkan di sini, berselera amat penting untuk pembajaan dan aplikasi baja fosfat untuk pokok kelapa sawit tuan-tuan. Okey, saya sentuhkan kesimpulan untuk keseluruhan sesi pada hari ini, iaitu P diperlukan untuk pembinaan bahan genetik DNA dan RNA, pemindahan tenaga dalam fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis dan respirasi penting untuk pokok ataupun tumbuhan. Tuan-tuan kena ingat, iaitu pembinaan sel membran, pertumbuhan akar, kesuburan pembiakan. Okey, kesuburan pembiakan ni dia bermula pada proses semaian ataupun proses peringkat nursery untuk pokok kelapa sawit dan pembentukan biji benih dan buah. Okey, manakala P penting dalam proses pembesaran tanaman, perkembangan dan kadar penghasilan daun. Maka tuan-tuan sekiranya tuan-tuan ambil berat untuk pengambilan P yang bersesuaian dan mencukupi, maka hasil yang tuan-tuan akan dapat akan meningkat dan seterusnya akan menambahkan pendapatan isi rumah tuan-tuan. Okey, bagaimana kekurangan P? Ia boleh menyebabkan pertumbuhan pokok menjadi lambat terencat lewat penghasilan buah dan hasil tandan. Okey, sekiranya ia berlaku pada pokok ataupun pada tumbuhan tuan-tuan, ini boleh mengakibatkan hasil tandan kurang. Hasil tandan kurang semua orang tidak mahu. Hasil tandan kurang akan menyebabkan kekurangan pendapatan. Maka tuan-tuan kena ingat untuk nutrisi P amat penting juga. Tuan-tuan tidak boleh elak, tuan-tuan kena letak, dia merupakan major nutrien yang diperlukan ataupun boleh kita cakap ia adalah keperluan yang terbesar yang diperlukan
dalam tumbuhan, iaitu fosfat. Dan tidak ketinggalan nitrogen, fosfat dan kalium, iaitu potasium juga diperlukan, dan seterusnya unsur-unsur lain juga. Ia amat memain peranan penting untuk kesemuanya, tuan-tuan. Bukan sekadar satu, tetapi semua nutrien ataupun nutrisi yang diperlukan amat penting dan membawa kepada tugasan masing-masing untuk menghasilkan ataupun membantu dalam tumbuh sarang, perkembangan dan hasil pokok kelapa sawit yang tuan-tuan tanam. Okey. Itu adalah kesimpulan yang saya boleh simpulkan dalam sesi pada hari ini. Okey, sekarang kita berada di sesi soal jawab. Sekiranya tuan-tuan mempunyai soalan, boleh turunkan soalan ataupun cadangan ataupun apa-apa dari segi topik pada hari ini yang boleh tuan-tuan ataupun yang boleh saya dan Encik Chua bantu untuk uraikan soalan-soalan tuan-tuan. Okey, kita terima soalan-soalan daripada tuan-tuan. Mohon untuk berikan soalan di ruangan komen. Turunkan soalan di ruangan komen. Kita cuba untuk huraikan soalan dan daripada pihak yang kedua. Okey. Okey, kita tunggu soalan-soalan. Sekiranya ada soalan, boleh turunkan di ruangan komen. Kami cuba huraikan soalan daripada tuan-tuan. Okey, kita ada soalan daripada Encik Muhammad Syafiq Halidin. Macam mana nak lihat live untuk sawit sebelum ini 1 hingga 3? Tuan-tuan boleh pergi ke page Facebook Yara Malaysia. Tuan-tuan boleh lihat di sana berbagai topik yang kita telah kongsikan, bukan sekadar kelapa sawit sahaja. Mungkin untuk topik yang saya katakan webinar 1 hingga 3 juga tuan-tuan boleh tengok di sana lah. Tuan-tuan boleh masuk ke Yara page, tuan-tuan boleh like serta tuan-tuan boleh tengok di sana lah Encik Syafiq ya. Harap Encik Syafiq boleh ke Yara page untuk tengok live yang sebelum ini ada rekod. Okey, daripada Encik Jo Liang So. Sesuaikah baja kompan yakin digunakan untuk durian? Okey. Untuk durian sebenarnya kami sarankan daripada pihak Yara sendiri, apa yang telah kami syorkan kepada pekebun-pekebun adalah penggunaan Yara pembajaan Yara Mila, bukan Yara Yakin. Yara Yakin ini kita sarankan untuk kesesuaian kepada pokok kelapa sawit sahaja untuk masa kini lah. Sekiranya Encik Jo Liang So ingin menggunakan untuk memberi baja kepada pokok durian, kami sarankan penggunaan Yara Mila. Okey, selepas ni saya akan share kepada Encik Jo Liang So berkenaan dengan pembajaan Yara Mila ataupun jadual pembajaan Yara Mila kepada pokok durian. Okey, untuk Encik Baharudin Abdul Samad. Okey, soalannya adalah baja Yara jenis apa yang sesuai untuk pokoknya? Saya pergi ke soalan atas dulu, berapa kg yang sesuai untuk sebatang pokok yang umur 8 tahun ke atas? Okey, 8 tahun ke atas kami sarankan untuk tempoh untuk jumlah setahun. Okey, sebab kami telah bagikan kepada 2 produk iaitu Yara Yakin Perisai dan Yara Yakin Unggul. Okey, untuk Yara Yakin Perisai kita syorkan untuk aplikasi sekali sahaja, tetapi dalam jumlah lebih kurang 2 hingga 2.5 kg per pokok. Manakala untuk Yara Yakin Unggul, aplikasi
yang disarankan adalah 3 kali, iaitu aplikasi kedua, ketiga dan keempat, sebanyak 2 hingga 2.5 kg per pokok juga. Okey. Itu untuk aplikasi pembajaan Yara Yakin Perisai dan Yara Yakin Unggul. Okey, untuk soalan daripada Encik Baharudin. Encik Baharudin boleh dapatkan di pasaran lah untuk dapatkan produk tersebut, iaitu Yara Yakin Perisai dan Yara Yakin Unggul. Okey, sebentar lagi pun mungkin saya boleh share kepada Encik Baharudin berkenaan dengan jadual pembajaan untuk pokok kelapa sawit 8 tahun ke atas. Okey, untuk Encik Baharudin Zain Abu Seman juga. Soalannya adalah baja Yara jenis apa yang sesuai untuk pokoknya, buahnya kurang. Okey, untuk untuk pokok matang, kita sarankan pembajaan yang digunakan adalah baja Yara Yakin, iaitu Yara Yakin Perisai dan Yara Yakin Unggul. Okey, nanti lepas ini saya akan share kepada Encik Baharudin secara individu kepada Encik Baharudin untuk program pembajaan kelapa sawit yang umurnya telah matang. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, daripada Encik Ashraf Rahim. Okey, untuk tanaman lain seperti timun, melon dan sebagainya, adakah simptom sama untuk kena pasti kekurangan P? Okey, untuk pendapat saya ada perbezaannya, sebab dari segi daun juga ada perbezaannya tuan-tuan, sebab untuk kekurangan P pokok kelapa sawit kita susah nak kena pasti sebenarnya. Tapi apa yang telah diterangkan oleh Encik Chua sebentar tadi, kita boleh ambil pokok-pokok di sekelilingnya seperti rumput dan seperti pokok-pokok liar untuk menentukan kekurangan P untuk pokok kelapa sawit tersebut. Maka manakala untuk timun, melon dan sebagainya, saya boleh jawab di sini, sekiranya Tuan Ashraf Rahim boleh tengok ataupun kena pasti dari segi daun, untuk kekurangan P pada daun tersebut. Itu yang saya boleh jawablah kepada Encik Ashraf Rahim. Mungkin selepas ni pun saya boleh bantu Encik Ashraf Rahim untuk kena pasti dengan menunjukkan gambar, itu lebih jelas lah apa kekurangan pokok-pokok yang telah Encik Ashraf Rahim katakan ni lah. Okey, mungkin Encik Chua boleh tambah sedikit berkenaan dengan soalan Encik Ashraf Rahim. Sebab untuk melon dia punya simptom saya rasa dia lain sikit. Mungkin dekat daun boleh nampak. Sebab salah satu simptom P deficiency atau kekurangan P pada melon ialah dia punya pertumbuhan juga terencat sama dengan kelapa sawit. Tapi untuk warna ungu saya tidak pasti tunjuk kepada tanaman melon atau tidak, itu saya kurang pasti. Tapi itu kita kena check balik dulu. Okey. Untuk soalan seterusnya daripada Encik Jevin Wong.
can also share Yara milk and schedule for pembajaan until durian stands. Yara milk, saya macam kurang pasti berkenaan dengan soalan Cik Jevin Wong. Mungkin boleh jelaskan lebih terperinci. And then untuk berkenaan dengan schedule pembajaan durian, saya boleh kongsi sebentar lagi kepada Cik Jevin Wong. Dan Cik Jevin Wong pun boleh dapatkan di website Yara International. Cik Jevin Wong boleh dapatkan cara pembajaan durian di website tersebut. Okey, daripada Encik Chang Yong Yin, adakah baja yakin sesuai untuk nenas? Okey, buat masa sekarang yakin hanya digunakan ataupun disyorkan di pada pokok kelapa sawit sahaja. Buat masa sekarang lah. Untuk akan datang saya kurang pasti, tapi untuk baja yakin untuk tanaman nenas, baja yang disyorkan adalah baja Yaramila serta certain baja folia produk daripada Yara lah, iaitu mungkin Crestarol untuk folia spray. Okey, untuk lebih terperinci, tuan boleh ke website Yara Malaysia ataupun Yara International untuk dapatkan syur pembajaan untuk pokok nenas. Dan mungkin selepas ini saya boleh share ataupun kongsi kepada Encik Chan Yong Yin berkenaan dengan cara ataupun syur pembajaan untuk pokok nenas. Okey, untuk yang seterusnya, terima kasih Tuan Muda atas penerangan jawapan. Okey, terima kasih juga untuk Encik Ashraf Rahim sebab menghadiri sesi webinar untuk petang ini. Terima kasih. Mungkin ada soalan-soalan lagi, 2 soalan yang kita boleh huraikan ataupun saya boleh bantu untuk menjawab soalan tuan-tuan yang hadiri pada sesi webinar yang keempat pada hari ini. Okey, terima kasih. Terima kasih juga Encik Yang Yong Yin bersama kami untuk sesi petang ini. Okey, daripada Devin Wong, thank you Encik Hanafi. Maksud saya baja Mila, boleh tolong share baja cara schedule untuk nenas. Okey, itu saya keliru because of Yara Milk ni adalah satu produk susu apa yang saya tahulah. Tapi itu yang saya macam keliru sikit, and then maksudnya adalah baja Mila. Okey, boleh tak ada masalah. Saya akan kongsikan sebentar lagi berkenaan dengan schedule ataupun penggunaan baja Yara Mila untuk pokok nenas. Boleh, tak ada masalah. Okey, thank you juga Jevin Wong sebab bersama kami untuk sesi petang ini. Mungkin Cik Jevin Wong boleh bersama kami juga untuk sesi seterusnya. Okey, ada soalan lagi berkenaan dengan pokok ataupun tajuk pada hari ini, iaitu fungsi fosfat untuk pokok kelapa sawit. Okey, komen atau soalan seterusnya adalah daripada dan untuk pokok mangga. Okey, saya cuba untuk bantu Cik Jevin Wong berkenaan dengan permintaan yang diutarakan. Okey. Ada soalan lagi? Mungkin kita ambil soalan yang terakhir. Mungkin soalan yang terakhir daripada tuan-tuan sebelum kita tamatkan sesi perkongsian kita berkenaan dengan tajuk pada hari ini. Okey, kalau ada sila utarakan di ruangan komen berkenaan dengan soalan berkenaan dengan tajuk pada hari ini serta berkenaan dengan apa yang tuan-tuan muskil serta yang tuan-tuan ingin utarakan.
ditunjukkan kepada pihak kami. Okey, soalan terakhir. Jika tiada, kita telah lebih kurang 1 jam juga kita berkongsi pada petang ini. Sekarang jam menunjukkan 4.35 petang, lebih kurang 1 jam. Okey, jika tiada, kita akan tamatkan sesi pada petang ini dan kita akan berjumpa untuk sesi seterusnya pada minggu hadapan, iaitu pada berapa hari bulan ya? 16 hari bulan untuk topik yang seterusnya, iaitu fungsi dan kepentingan boron untuk pokok kelapa sawit. Okey, sekian saja. Okey, Cik Chua ada tambahan sebelum kita tamatkan sesi? Tak ada. Okey, itu saja. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera.